Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazri bin Husin. Saya menerangkan tentang pengenalan halal semasa isu COVID-19 dalam kajian kes projek air industri halal antarabangsa. Okey, kita masuk pengenalan. Penularan COVID-19 ini ternyata telah memberikan kesan signifikan kepada landscape ekonomi dunia dan tidak terkecuali di Malaysia, iaitu di negara kita. Walau bagaimanapun, dengan penularan wabak ini sehingga menyebabkan langkah arahan kawalan pergerakan MCO diambil dan dibuat oleh kerajaan Malaysia. Dijangka akan memberi implikasi lebih besar kepada ekonomi, terutama pengeluaran, penggunaan, perdagangan serta pendapatan dan pekerjaan. Persidangan Halal Sedunia Tahunan Anjuran Halal Development Corporation (HDC) ini merupakan satu platform pemikiran kepimpinan global yang menghimpunkan komuniti dalam lingkungan ekosistem halal. Salah satu strategi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal global, ia merupakan satu platform yang menghubungkan ketua-ketua kerajaan, cendekiawan dan pemain-pemain industri untuk membincang usaha-usaha yang dilaksanakan bagi merangsang pertumbuhan yang kukuh dalam ekonomi halal global semasa pandemik COVID-19. Dihoskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. WHC telah menjadi sebahagian daripada kalender global halal. Ia adalah sesi perjumpaan antarabangsa komuniti halal untuk menerokai peluang dan cabaran dalam ekonomi halal. Persidangan ini membincangkan inisiatif semasa dan akan datang untuk menggariskan landasan dan memacu industri ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita di dalam Malaysia utama aspek halal bersih dalam krisis pandemik COVID-19. Sesuatu industri tidak akan mampu bertahan lama tanpa wujudnya permintaan pengguna. Umum mengetahui industri halal wujud dan berkembang kerana adanya permintaan pengguna luar yang mementingkan aspek halal dan kebersihan, ditambah dengan peratusan umat Islam yang semakin meningkat. Dianggarkan populasi umat Islam global akan mencapai 2.2 bilion pada 2030 dan ini sudah tentu akan menyumbang kepada perkembangan positif dalam industri halal. Undang-undang yang menyentuh aspek halal di samping sistem governance dalaman yang digariskan oleh pihak berkuasa amat penting dalam memandu hala tuju industri halal semasa pandemik COVID-19. Di Malaysia, Akta Perihal Dagangan 2011, Manual Prosedur Persediaan Halal dan Sistem Jaminan Halal menjadi aspek penting ke arah pematuhan halal oleh entiti perniagaan dan pengawalan terhadap salah guna imej Islam bagi tujuan perniagaan. Benda ni tidak boleh sekali. Namun, kuasa pengguna sebagai pemegang taruh tidak boleh dikesampingkan. Dengan kuasa beli yang ada, pengguna mampu mengawal sikap peniaga yang tidak beretika dalam menyediakan makanan dan perkhidmatan kepada pengguna-pengguna luar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran bin Jasmi dari kelas DP6A. Di sini saya ingin mengutarakan pendapat saya mengenai dua sektor, iaitu sektor pelancongan dan juga
sektor rantaian bekalan makanan. Jadi pada tahun 2020 ni kita dikabarkan berita dengan wabak pandemik COVID-19. Wabak pandemik COVID-19 ni bukanlah sesuatu yang memberikan faedah bagi kita, malah dia memberikan kesan yang buruk dan negatif pada seseorang individu itu. Seterusnya, ia memberikan kesan yang agak teruk dan mengalami beberapa kerugian yang amat besar terhadap sektor-sektor yang tertentu. Jadi sektor pertama yang ingin saya bincangkan adalah sektor bekalan rantaian makanan, di mana sektor ini mengeluarkan ataupun menghasilkan produk makanan dan minuman kepada pengguna-pengguna di Malaysia. Bagi saya, sektor ini tidak akan mengalami kemerosotan yang teruk dan juga mengalami kerugian yang besar, kerana sektor ini adalah sektor yang di mana pengguna-pengguna yang akan cari mereka. Kerana kita sendiri tahu, makanan dan minuman itu adalah sesuatu keperluan bagi manusia. Tanpa dua ini, makanan dan minuman, manusia tidak akan mempunyai tenaga dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam setiap ataupun aktiviti-aktiviti seharian mereka. Seterusnya, bagi saya cabaran yang dialami oleh sektor ini adalah bagaimana mereka ingin membuat penghantaran produk mereka kepada kawasan tertentu, apabila kawasan itu dilabelkan sebagai kawasan merah, di zon merah, dan juga mengalami darurat. Bagi saya ada solusinya, iaitu sebelum mereka melakukan penghantaran, mereka perlu memasuki kursus. Sebagai contoh, kursus tu untuk pencegahan wabak penyakit ni lah, iaitu mencegah COVID-19. Apabila mereka menghantar produk mereka, mereka boleh saja menghantar produk mereka, makanan atau minuman, kepada penjaga ataupun pegawai yang bertanggungjawab yang mengawal kawasan tersebut, dan pegawai tersebut akan menghantar kepada kawasan-kawasan tertentu seperti di pasaraya ataupun di kedai-kedai yang menjual barangan mereka lah, produk-produk makanan dan minuman. Itu adalah solusi bagi cabaran yang dialami oleh sektor rantaian bekalan makanan. Jadi untuk sektor pelancongan Muslim ni juga, bagi saya sektor ni mengalami kerugian yang besar, kerana pada waktu sekarang kan, kita sedia maklum bahawa kebanyakan negara sudah ada juga yang mula membuka pelancongan sektor pelancongan terhadap mereka. Tapi kalau kita fikirkan logik, pengguna mana yang ingin membahayakan diri mereka kan, walaupun dapat menghayati pemandangan yang indah-indah, akan tapi mengalami penyakit kan, kita sendiri pun tak tahu kan. Tapi untuk sektor pelancongan ni, bagi saya dia memang agak memberikan kemerosotan ataupun memberikan kerugian besar. Tetapi bagi saya, untuk solusinya adalah rakyat Malaysia situ sendirilah, mereka perlulah mempromosikan negara kita, iaitu Malaysia, kepada rakyat luar negara. Dalam mempromosikan tu, kita ni lah, kerana kita sedia maklum bahawa hospital kita di Malaysia ni sudah diiktirafkan sebagai hospital hub pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2070 menjadi top 4, menjadi hotel yang menjaga dia punya pelanggan mereka daripada sebarang penyakit yang ada. So bagi saya, pada tahun ini mereka mungkin akan mengalami kerugian besar, tapi solusinya adalah rakyat kita sendirilah menjadi cabang utama dalam membantu sektor pelancongan ini menjadi pesat ataupun menaikkan balik atau meningkatkan balik prestasi sektor pelancongan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mahazib bin Wahid, dan saya di sini adalah ingin membincangkan mengenai kajian kes saya yang bertajuk cabaran industri halal antarabangsa pada COVID-19. Okey. Cabaran yang pertama adalah cabaran dari segi ekosistem, di mana naik turunnya harga minyak kelapa sawit. Okey. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif HDC, iaitu Encik Hairul Arifin Sahari, dia menyatakan yang HDC sekarang sedang menyiasatkan
untuk terus menambah bahagian pasaran Malaysia melalui program strategik yang telah dilaksanakan di tengah-tengah COVID-19 ini. Okey, terdapat sebanyak 1,876 pengeksport halal pada 2019 berbanding pada 2018 iaitu sebanyak 1,827 yang mewakili sebanyak 2.7% peningkatan pertumbuhan. Okay. Sebahagian besar juga ekspor tempatan diwakili oleh industri kecil dan juga sederhana. Sebanyak 1,430 syarikat di mana lebih 75% jumlah saiz dengan syarikat multinasional membentuk bagi jumlah pengeksport. Okay, menurut juga statistik daripada HDC, makanan dan minuman halal adalah merupakan penyumbang utama kepada ekonomi halal tempatan iaitu sebanyak 22.05 bilion pada tahun 2019. Manakala bahan halal pula adalah sebanyak 12.64 bilion. Kosmetik dan penjagaan diri adalah sebanyak 12.95 bilion. Derivatif minyak sawit adalah sebanyak 1.26 bilion. Bahan kimia untuk industri adalah sebanyak 917.2 juta dan farmaceutical adalah sebanyak 400.9 juta. Okey, itu adalah cabaran daripada segi ekosistem. Okey, sekarang adalah untuk cabaran yang lain. Okey, cabaran yang lain ni adalah cabaran industri halal antarabangsa ketika COVID-19. Cabaran industri halal antarabangsa ketika COVID-19 ini adalah dia untuk menurunkan taraf ekonomi industri halal di negara antarabangsa. Perdana Menteri Malaysia juga iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata yang halal bukan sahaja makanan dan minuman yang dibenarkan oleh Islam, tapi ia adalah merangkumi pelbagai produk dan juga perkhidmatan. Contohnya seperti kesihatan, ubat-ubatan, kosmetik dan kewangan. Okay. Malaysia telah merancang pelbagai strategi untuk mengatasi atau cabaran COVID-19 untuk ekonomi halal. Dan Malaysia juga sedia untuk membantu negara-negara luar dan juga negara antarabangsa yang atau ekonomi industri halal mereka terjejas. Kerana Malaysia telah pun diiktiraf oleh dunia tentang mengenai macam mana Malaysia itu menyertai taraf halal di Malaysia. So pihak kerajaan Malaysia sedia untuk membantu mereka dengan segala kuasa yang Malaysia ada. Okey. Seterusnya kesimpulan daripada kajian kes saya mengenai kedua-dua cabaran yang saya buat ini. Okey. Saya nak berkata yang kita walaupun di musim pandemik COVID-19 ni kita perlulah menjalankan ekonomi kita, sebab kalau ekonomi tak berjalan macam mana negara nak dapatkan mata wang kan. So salah satu daripada cara nak ni adalah kita kena patuhi SOP. Lebih-lebih lagi bila kalau kita nak bantu negara luar kan, kita kenalah ikut SOP. Kalau kita ke negara luar untuk bantu, kita kena ikut SOP negara tersebut. So bila kita ikut SOP ni, kita dapatlah harap-harap dapatlah mencegah COVID-19 ni daripada terjebak sama ada di negara kita ataupun di negara luar, ataupun kita bawa penyakit itu daripada negara luar masuk negara kita. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.